Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran pendidikan Islam tahun 6, kita akan mulakan dengan pelajaran 5. Tajuknya Wawasan Negaraku. Kita buka buku teks muka surat 51 dan 52. Jadi cikgu ataupun saya akan bacakan keseluruhan teks yang ada dalam muka surat ini. Jadi murid-murid dikehendaki untuk sama-sama mendengar dan ikut membaca secara perlahan. Baik. Jadi kita akan jumpa banyak istilah-istilah yang agak rumit untuk kita sebut dan juga kita tulis. Namun begitu, kita boleh belajar daripada apa yang ada dalam teks-teks ini. Baik, kita mulakan unit 1. Sains dan teknologi. Perhatikan dan fikirkan. Transformasi dunia kini. Maksud transformasi ini maknanya perubahan yang berlaku pada zaman kita hari ini. Yang pertama, aero angkasa, iaitu penerokaan di angkasa lepas. Penyelidikan mikrobiologi makanan, kajian tentang makanan. Teknik Haifar, iaitu teknik pemakanan haiwan ternakan tanpa menggunakan rumput. Lingkungan pembelajaran virtual, iaitu belajar seperti yang sekarang kita belajar. Dan yang kelima, otomasi. Otomasi. Baik, seterusnya kita lihat muka surat 52. Jadi cikgu akan bacakan dan minta murid-murid dengar dan ikut. Forensik di Malaysia. Pernah dengar forensik? Kan biasa kita dengar ni. Forensik merupakan satu bidang kerjaya yang terdapat di Malaysia. Unit ini membantu pihak berkuasa menyelesaikan isu jenayah yang berlaku di negara ini. Mereka perlu mengenal pasti dan menganalisis bahan bukti yang diperoleh di tempat kejadian sebelum mensabitkan kesalahan jenayah terhadap individu yang terlibat dalam kes tersebut. Jadi mudahnya forensik ini dia berkaitan dengan kajian untuk mencari bahan bukti bagi mencari siapakah si pelaku jenayah itu. Yang kedua, terdapat beberapa jabatan yang terlibat dengan bidang forensik di Malaysia. Antaranya Kementerian Kesihatan. Ini biasalah kalau kita di hospital tu ada bilik mayat, ada tempat untuk dibedah siasat mayat-mayatnya. Yang kedua, Polis Diraja Malaysia. Ini pun biasa ni, kes-kes jenayah bunuh sebagainya. Serta Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk mengkaji punca kebakaran. Antara bidang forensik pula ialah perubatan forensik, sains forensik, radiologi forensik, clinical forensik dan histologi forensik. Bidang tugas ahli forensik ini berbeza-beza mengikut kepakaran mereka dalam menganalisis bahan bukti yang diperoleh. Baik, kita buka muka surat 53. Contoh kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan, kecurian, pembuangan bayi dan pengedaran dadah. Kes ini akan disiasat menggunakan bahan bukti forensik yang ditemui pada badan manusia. Contohnya kadang-kadang ada helaian rambut orang yang melakukan jenayah ataupun cap jari dan seumpamanya. Objek pada objek juga atau sesuatu yang terhasil di tempat kejadian. Berdasarkan bahan bukti tersebut, unit forensik akan membuat siasatan. Terdapat beberapa peralatan saintifik yang digunakan untuk membantu mendapatkan keputusan analisis yang tepat
seperti peralatan yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia. Antaranya ialah chromatography gas dengan mass selective detectors, dan kedua genetic analyzer. Genetic analyzer. Ini bahasa Inggeris yang dipinjamkan. Dipinjam daripada bahasa Inggeris. Melalui pelbagai proses sains yang dijalankan, melalui pelbagai proses siasatan yang dijalankan, unit forensik dapat mengesan dan mengenal pasti individu yang terbabit dengan kesalahan jenayah. Jadi, itulah antara fungsi dan juga peranan Jabatan Forensik. Jabatan Forensik di Malaysia memainkan peranan penting dalam usaha membantu pihak berkuasa menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Secara tidak langsung, mereka turut membantu meningkatkan keharmonian dan kestabilan negara agar masyarakat hidup aman dan sejahtera. Jadi ada sesiapa yang berminat untuk jadi ahli forensik, perlu baca perkara-perkara ini dulu, barulah dia boleh tahu apakah peranan ahli forensik. Sampai sini dahulu kita punya bacaan.